Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Ahmad Fikri Hakim bin Ahmad Farid bernombor metrik 23 DLS 17 F2025 ingin membentangkan tentang latihan industri saya sepanjang saya berada di Top Glove Corporation Berhad Factory 19. Mari kita kenali latar belakang tentang Top Glove. Next. Okey, pemiliknya atau pengasasnya adalah Tan Sri Dr. Lim Wee Chai. Ibu pejabatnya di Setia Alam, iaitu sebuah bangunan yang digelar Top Glove Tower. Di sekitar Setia Alam juga terdapat majoriti kilang Top Glove di sekitar Setia Alam dan juga Meru. Tahun ditubuhkan pada tahun 1991 dengan sebuah kilang dan satu barisan pengeluaran dan pekerja sekitar 100 orang. Kini pada tahun 2020, Top Glove mempunyai 47 buah kilang beroperasi di sekitar Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Top Glove juga mempunyai pejabat jualan di Amerika Syarikat, China, Jerman dan juga Brazil. Kini dengan 47 buah kilang, Top Glove dapat menghasilkan 90 bilion sarung tangan getah setahun dengan 722 barisan pengeluar dan juga seramai 21 orang pekerja dan staf. Top Glove tersenarai di Bursa Saham Malaysia pada tahun 2001, iaitu setelah 10 tahun syarikat ditubuhkan. Next. Okey, ini adalah perancang utama syarikat ataupun Board of Leader, iaitu Tan Sri Dr. Lim Wee Chai, pengarah eksekutif, Datuk Lee Kim Yao, pengarah urusan, Lim Cheong Guan, pengarah eksekutif. Seterusnya. Okey, kita berbincang tentang hala tuju syarikat. Yang pertama, ingin meningkatkan pasaran global kepada 30%. Yang mana sekarang ini Top Glove menguasai sekitar 26% dalam pasaran global untuk pasaran sarung tangan, industri sarung tangan. Yang kedua, ingin menjadi syarikat Global Fortune 500 menjelang tahun 2040. Dan yang ketiga, menghasilkan sarung tangan berkualiti dengan kos rendah, yang mana Top Glove mewujudkan satu jabatan Research and Development untuk tujuan ini. Okey, seterusnya. Okey, aktiviti yang dijalankan di syarikat ini ialah produk berasaskan getah, yang mana produk utamanya menghasilkan pelbagai jenis sarung tangan getah, jenis nitrile, latex, sarung tangan industri dan sarung tangan kegunaan isi rumah dan pelbagai lagi. Selain itu, Top Glove juga mempunyai produk sampingan seperti pelitup muka, jalur senaman, kondom dan satu sabun pencuci lantai. Top Glove juga mempunyai Top Glove Global Doctor, iaitu klinik, di mana klinik ini terdapat di ibu pejabat di Setia Alam. Setiap pekerja dan staf yang berurusan di klinik ini akan mendapat subsidi oleh syarikat. Seterusnya. Okey, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Top Glove. Sarung tangan Top Glove, jalur senaman, pelitup muka Top Mask, kondom Top Feel, sabun pencuci lantai Top Bright dan Top Glove Dental Dam. Okey, masuk kepada laporan teknikal pula. Saya akan menerangkan tentang sistem-sistem yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan SAP Logon. SAP Logon ini bertujuan untuk penyimpanan data. Setiap dokumen-dokumen atau setiap input-input yang kita dapat daripada ejen ataupun haulier haruslah kita simpan di dalam SAP ini. Dia juga bertujuan untuk rujukan setiap jabatan yang berkaitan seperti warehouse dan juga marketing. Yang kedua, sistem yang saya gunakan ialah TGUS SVT Automation atau dipanggil Autobot. Sistem ini digunakan untuk sesetengah penghantaran, iaitu penghantaran yang menggunakan surat kredit, dokumen terhadap pembayaran, dokumen terhadap penerimaan, penghantaran ke negara-negara Timur Tengah dan penghantaran ke Itali. Sistem ini haruslah dilaksanakan untuk penghantaran tersebut untuk memeriksa butiran kapal dan juga laluan yang digunakan oleh kapal tersebut agar tidak melalui negara-negara yang di-ban oleh Top Glove, iaitu Syria, Sudan, Crimea, Cuba,
Iran dan juga Korea Utara. Kemudian sistem yang ketiga saya gunakan ialah invoice automation. Ini adalah bertujuan untuk melampirkan invoice ke dalam SAP Logon, di mana ia dapat menjimatkan masa, kerana semuanya dilakukan oleh robot, iaitu auto. Kita hanya perlu melampirkan invoice saja dan invoice akan dijana terus ke dalam SAP. Sistem yang ketiga saya gunakan ialah e-terminal. Ini bertujuan untuk memeriksa status kontena. Kita juga harus peka terhadap segala perubahan dengan berhubung baik dengan ejen terhadap segala perubahan yang terdapat. Contohnya seperti perubahan waktu tutup, perubahan kapal dan sebagainya. Okay, kesimpulannya, sepanjang saya berada di Top Glove, saya dapat menimba banyak ilmu kerana Top Glove merupakan sebuah syarikat yang besar. Yang kedua, ia melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik. Ini kerana kita harus berhubung dengan ejen dan jabatan-jabatan lain yang berkaitan. Ini dapat melatih cara berkomunikasi saya agar menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, saya dapat menterjemahkan teori kepada praktikal. Sepanjang saya belajar, saya kurang jelas dengan apa yang saya pelajari, tetapi setelah saya lihat sendiri, saya dapat faham dengan lebih baik lagi. Dan yang keempat, ia merupakan sebuah persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar. Ini dapat melatih kita supaya menjadi lebih bersedia. Okey, seterusnya komen saya yang pertama ialah mengamalkan penjarakan sosial dan pematuhan SOP. Berdasarkan pemerhatian saya, masih ramai pekerja-pekerja di Top Glove yang tidak mempraktikkan tentang penjarakan sosial dan juga pematuhan SOP. Yang kedua, penyelia berjaya memberi tunjuk ajar kepada pelatih industri, khususnya penyelia saya yang berjaya memberi tunjuk ajar kepada saya selama saya berada di syarikat ini. Dan yang ketiga, pihak atasan haruslah lebih peka dan cepat bertindak terhadap pelatih industri. Seterusnya, cadangan saya pula ialah menambah baik fasiliti di tempat kerja. Yang kedua, menyelaras waktu bekerja supaya ia kelihatan lebih proper. Dan yang ketiga, memberi tugas-tugas yang lebih berat kepada pelatih industri supaya dapat memberi pengalaman yang lebih berharga sebelum kami meninggalkan arena ini. Sekian saja dari saya. Terima kasih.